Allah tak ada permulaan. Maksud tak ada permulaan, Allah tidak bermula dengan kosong. Tak ada. Mula Allah tak ada, lepas tu Allah baru ada. Tidak. Yang ada permulaan ni kita semua ni. Kullu ma siwa Allah, setiap sesuatu selain Allah, yakni makhluk semua ni. Makhluk kita semua ni asalnya tak ada, lepas tu baru ada. Sebab apa? Sebab kita diadakan. Adapun Allah Ta'ala tidak bermula dengan tak ada, lepas tu baru ada. Allah tak begitu. Jangan pegang macam tu. Siapa pegang macam tu sesat kafir. Habis tu macam mana Allah ada? Jangan tanya sampai situ selesai. Wallahu a'lam, serah pada Allah. Aku tak tahu. Amantu billah, cukup aku beriman dengan Allah. Selesai. Sebab dalam kuliah kita ni ada setan yang hadir. Ada di celah-celah kita ni ada setan-setan. Jangan tengok belakang tu ada tu. Ada, bukan yang duduk belakang. Dah marah orang duduk belakang lah. Nah, jadi setan dia hadir. Dia dengar kuliah. Tapi dia dengar kuliah bukan sebab dia nak ngaji. Dia nak peningkan kita lepas kita balik ngaji. Dia ikut lagi kita balik tengah duduk buat kereta nak masuk pagar rumah, setan kata dah, memang Allah ada. Tapi sebelum Allah ada, macam mana dia ada? Dia buat main situ. Kita sampai pening fikir sampai tak masuk dalam rumah tu. Nampak? Fikir ada dia kacau. Nak ceritanya bukan zaman kita, zaman Nabi berlaku dah. Nabi ajar para sahabat. Macam inilah Nabi ajar tentang akidah, tentang yakin kepada Allah. Balik-balik sahabat ni dia, syaitan kacau dia. Syaitan kata, mu ni Allah bagi jadi. Dan Allah siapa bagi jadi? Dia buat soalan gitu. Kawan ni pening fikir sampai tak boleh tidur malam tu. Esok pagi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, semalam terkacau di dalam fikiranku, mengatakan aku dijadikan Allah. Tiba-tiba aku terfikir, dah Allah siapa pula bagi jadi? Maka Rasulullah kata, kalau jadi macam tu lagi, kamu bacalah isti'azah. Isti'azah artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kamu ludah ke arah di sebelah kiri dan kamu katalah amantu billah. Ini hadis. Nabi kata. Maknanya kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta berlindung. Ya Allah, aku berlindung daripada gangguan syaitan yang direjam. Tuih tu kenapa? Ludah ke syaitan. Belah kiri bukan belah kanan. Kiri sebab dia duduk belah kiri. Tapi cek dulu siapa ada kiri kita. Takut member sebelah. Kan? Tuih kena. Apa ludah aku? Setan. Wajah dum cikgu. Kan? Tanya tak ada orang lah. Ataupun kata ulama, kalau nak, tempat kita nak ludah tu tak boleh nak ludah. Contoh dalam masjid akan nak ludah, tempat bersih, ataupun dalam rumah kita naya juga. Tuih bini lock mop gitu. Kan? Jadi tak payahlah ludah. Cuma buat isyarat, kata ulama. Buat isyarat ludah. Macam mana? Tuih je, jangan keluar. Tuih je bunyi. Buat isyarat sebagai isyarat menghina setan. Sebab dia kacau kita. Ada tuih gitu. Lepas tu kita pun baca amantu billah. Apa maksudnya? Cukuplah aku beriman kepada Allah. Maknanya cukup setakat tu lah aku berpegang Allah Tuhanku. Tak usah fikir lebih-lebih. Fikir lebih-lebih mereng. Elok-elok tidur atas katil, malam esok tidur atas pokok. Dipanggil gila isim. Ada gila isim. Dia jadi polis trafik tak ada tauliah. Duduk divider tu jaga jalan. Sebab apa? Ni kadang-kadang jenis macam tu lah. Ada jenis orang dia mengaji tak berguru, lepas tu dia buat andaian sendiri, dia fikir terlampau dalam, dia baca buku, lepas tu buat pandai-pandai faham sendiri. Jaga-jaga, hati-hati. Jangan, boleh beli kitab, boleh beli, tapi jangan, nak baca boleh baca gak, tapi jangan bila benda yang kita tak faham, kita pandai-pandai buat sendiri faham. Nanti mulalah fikiran tu, dan fikiran tu akan diganggu siapa? Setan lah. Setan akan bisik. Setan penasihat dia 25%. Dia kata, ni mudah, ni maksud dia gini-gini. Maksud apa, dia main hentam aja. Kawan tu pergi percaya. Percaya jadi kepercayaan mengarut lah. Mengarut, kalau boleh betul balik tak apa. Kalau dah pegang kemas, jam. Saya pengalaman jaga sekolah tahfiz. Ada satu orang, dia nak hantar anak dia. Anak dia kecil lagi, baru umur 7 tahun. 7 tahun nak hantar sekolah tahfiz dah. Darjah 1. Jadi kadang
budak ni ialah dia tak pandai lagi nak urus diri dia kan. Budak 7 tahun. Tapi yang peliknya bapak dia bukan budak ni, bukan anak dia, ayah dia yang pelik. Masuk pejabat kami, Assalamualaikum Ustaz. Kami pun pelik dah awak dia macam ni. Tak apalah, layankan lagi lah. Waalaikumsalam, sila duduk. Lepas tu dia pun kata, Ustaz, dunia nak kiamat, matahari semakin dekat. Oh pula dah kenapa dia ni. Pelik-pelik. Tak nampak macam orang yang normal. Orang normal kalau cerita nak kiamat pun takkan cerita macam tu. Dia dah jadi pelik, yang cakap dia merepek. Lain kali saya minta kawan saya layankan dia dulu. Saya keluar sekejap, pergi cari orang rumah dia. Orang rumah dia ada dalam kereta. Tanyalah suami dia kenapa macam tu. Rupanya bini dia tengah menangis dalam kereta tu. Dia kata, Allah Ustaz, saya tak tahu kenapa suami saya jadi macam tu. Dia tak tahu. Tiba-tiba dia kata tiba-tiba satu hari suami dia macam kemurungan apa semua, tiba-tiba jadi perangai macam tu. Perangai pelik-pelik, cakap dia pelik-pelik, apa semua pelik-pelik. Saya tak tahu nak buat macam mana Ustaz, dia cakap. Baru kami tahu masalah ni. Kami kontak lah ustaz-ustaz lain, minta tolong untuk cuba ikhtiar berubat dululah. Sebab tu hati-hati. Kita betul nak cari jalan agama, kita nak belajar agama, tapi biar ikut step. Jangan kelang-kelibut, ikut step, belajar secara berguru. Pakai kitab yang rendah dulu, kitab kecil-kecil dulu. Ni nak pakai kitab besar terus. Jaga, takut nanti dia boleh menyalahfahamkan pahaman kita tu. Tu. Baik, jadi ini dia makna qiyamu binafsihi tadi. Selesai dah. Makna pertama kita ulang balik, bagi kemas balik ingatan kita. Makna pertama mengatakan bahawa Allah tidak memerlukan zat kerana ia zat, sebab yang memerlukan zat itu sifat. Allah bukan sifat. Jadi bila Allah bukan sifat, Allah zat. Bila Allah zat, dia tak perlukanlah zat sebab dia sudah zat. Itu yang pertama, maksud qiyamu binafsihi. Maksud yang kedua, Allah tak memerlukan siapa-siapa untuk jadikan dia, sebab Allah tidak ada permulaan. Jadi Allah tak perlu siapa-siapa nak mengadakan dia daripada tak ada kepada ada, sebab Allah tak bermula dengan tidak ada. Jadi Allah itulah yang disebut sebagai Qadim. Boleh? Selesai nak? Faham tak Kalau tak faham, buat-buat faham lah. Tak kerti dah nak urai ikut mana lagi kan? Tak apalah, insyaAllah Allah bukakan kefahaman. Jadi mustahil Allah itu berdiri dengan yang lain. Maksud berdiri dengan yang lain tu maknanya Allah memerlukan zat. Mustahil Allah perlukan zat. Kalau Allah perlukan zat, bermakna Allah sifat. Kalau Allah sifat, bermakna Allah tak wujud lah, sebab dia sifat je. Dia bukan satu benda yang ada, boleh dilihat. Allah sebenarnya boleh dilihat, tetapi bukan sekarang. Dengan izin Allah, nanti di hari akhirat kita akan dapat melihat Allah. Sebab tu pesan guru kami, jaga mata daripada melihat maksiat. Kerana dikhawatiri mata yang melihat maksiat tidak diizinkan Allah untuk melihat Allah. Siapa-siapa yang tak dapat melihat Allah, maka syurga pun seolah-olah macam tak bermakna buat dia. Kenapa? Gini, syurga tu hebat tak hebat? Kita tak tahu lah, kita tak pergi lagi. Tapi apa yang kita dengar hebat kan? Syurga ni hebat, cantik, bidadari, lawa, minta apa saja dapat. Sehebat-hebat syurga, ia masih lagi makhluk diciptakan oleh Allah. Kalau syurga sudah hebat, yang cipta syurga? Di situ Quran nak bagi kita faham. Sebab tu dalam Quran Allah cerita tentang kehebatan syurga. Betul, Allah kata, afala ta'qilun, tidakkah kamu mahu berfikir? Orang yang cerdas akalnya akan berfikir, kalau syurga macam ni dah cukup hebat, yang cipta syurga. Itu yang menjadikan para sahabat teringin sangat dapat bertemu dengan Allah, dapat melihat Allah. Tidak ada nikmat yang lebih besar melainkan nikmat melihat Allah. Aduh. Apa nama, Nabi Musa alaihissalam pergi ke bukit Tursina. Nabi Musa tak bertemu dengan Allah. Nabi Musa cuma bersembang, berdialog lah, berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Tapi bukan jumpa Allah, cuma bercakap je. Berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Habis daripada kata-kata tu, turun daripada bukit Tursina, Nabi Musa tutup telinga. Orang tanya kenapa tutup telinga? Dia kata semua suara makhluk yang dia dengar itu jelek. Kenapa? Dia telah mendengar suaranya Allah. Macam mana? Wallahu a'lam.
Tak tahulah Nabi Musa yang lebih tahu. Sehingga dia kata siapa pun, hatta penyanyi nombor 1 dunia menyanyi sedap macam mana pun, jelek, tak sedap, bunyi macam kambing bunyi kan. Contohlah nak katanya dah tak sedap. Sebab apa? Sebab sudah kita dengar yang lebih sedap. Memang macam tu pun. Kalau kita pergi kedai makan, kita makan satu kedai, kita rasa sedap lauk tu, makan kita pun puji kat kawan kita, kedai tu best. Kawan kita kata, ni aku nak habak mai kat hang. Nah, aku pergi yang hujung sana, lagi kau, dia kata, pekat betul kuah dia. Ya ke? Dia kata, jom aku belanja. Dia pun pergi. Dia pergi kedai yang kedua ni lagi sedap daripada kedai pertama. Kedai pertama yang dulu dia puji, akan dia kata apa? Dah tak sedap lah. Dulu kan main puji, kata tak sedap lah. Dia pergi kedai yang kedua. Sebab apa? Sebab jumpa yang lebih sedap. Macam tu lah.